Hari Jumaat, kawan-kawan hantar dalam grup. Saya pun dapat juga. Mereka hantar satu poster. Atas poster tu tulis Al-Fatihah. Telah kembali ke rahmatullah Ustaz Syed Mahdi. 1970 berapa tau, sampai 2019. Dia orang hantar poster, kata Ustaz Syed Mahdi ni meninggal dunia. Saya pun carilah siapa dia Ustaz ni. Cari. Kok lah kenal kawan-kawan kita. Apa kan carilah. Tapi tengok muka tu, muka pelakon. Kan? Tapi masa tu jenis lurus benda. Cari pusing, tanya kawan-kawan kenal tak siapa dia ni. Kan? Last sekali bila dah tanya-tanya tak dapat jawapan. Last sekali saya hantar dalam grup family. Tanya ke keluarga, tanya family. Tanya ni, kenal tak Ustaz ni? Kok lah kamu kenal, siapa-siapa kenal kan? Lepas tu mereka pun pula pandai. Mereka jawab, mereka kata, abang, Ustaz ni meninggal dunia semalam. Hari Khamis malam meninggal. Saya pun percayalah, tanya, kenapa meninggal, sakit apa? Dia kata kena tikam dengan isteri sendiri. Maksud dia isteri dia sendiri tikam. Oi, saya kata sakar ni. Kan? Saya tanya dia, peristiwa ni dia meninggal di mana ni? Kena tikam ni, peristiwa ni, meninggal ni di mana? Kena tikam di mana? Dia pun jawab di TV3. Oh. Saya keram tu. Terkejut gitu. Tanya dia mana apa? I pangkah 5. EF5 kan? EF5 I pangkah 5 dia kata kan. Sebab tu saya tak kerti nak bercakap Perak, saya tak bercakap lah. Isteri awak ni. Kan? Tengok Ustaz Fawaz. Sembang bab bini dia seronok nampak. Orang ni habis dah gelak dia tak habis lagi. Perasaan 3 pula perasaan kan. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadil, moderator kita pada malam ni, Fadil Ustaz Hafiz Sabri. Yang dihormati pengurusi seluruh ahli jawatan Kuasa Surau, yang saya kasihi Al-Fadil Adinda. Tengok badan besar ada saya, tapi Adinda. Al-Fadil Ustaz Ahmad Usam bin Datuk Syekh Badaruddin. Khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah himpunkan kita. Kalau tengok jam sekarang ni dekat pukul 10 dah. Kan? Tapi Allah Taala masih lagi bagi kita kesempatan, bagi kita ruang, bagi kita kesihatan untuk sama-sama duduk di dalam satu majlis ilmu di malam yang terakhir sebelum kita masuk malam ataupun masuk ke bulan Ramadan. Yang mana malam esok, malam yang pertama Ramadan. Malam esok ada tarawih lah. Dan malam ni merupakan malam terakhir di bulan Sya'ban sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan perhimpunan kita malam ini menambahkan ilmu pengetahuan kita pada malam ini, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya nak jawab soalan daripada Al-Fadil moderator kita pada malam ni, saya nak kongsi sikit dengan sahabat-sahabat ayah-ayah ibu-ibu sekalian sikit ya. Habuan kita cek diri kita sebelum masuk dalam bulan Ramadan. Sikit ya. Ada satu pepatah hukama, orang cerdik pandai sebut, simple lah kata kalam dia. Kalam dia berbunyi, min alamati ighraqi bidzunub, di antara tanda kita tenggelam dalam dosa yang banyak, di antara tanda kita ni sedang berada dalam gelumang dosa yang banyak, tanda dosa kita banyak, adamu syarhas sadri, hati kita tak dicerahkan. Bahasa mudah bagi senang sebut, kita rasa berat, kita rasa payah, kita rasa malas, kita rasa tak seronok, kita rasa serabut. Biqiyamil lail, untuk bangun pada waktu malam, wa siyamin nahar, dan berpuasa di siang hari. Itu tanda dia. Antara tanda lah. Di antara tanda orang ni dosa banyak, di antara tanda orang ni ada duduk dalam dosa yang banyak tapi dia tak perasan. Dia rasa dia okey. Tanda dia berat untuk puasa di siang hari. Perkara poin yang pertama yang saya nak kongsi malam ni simple saja sebelum kita jawab soalan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mana main mengaji malam ni, yang main dengar forum malam ni, kita semua nak puasa esok. Esok malam kita akan masuk Ramadan. Hari Isnin kita akan mula berpuasa siang hari di bulan Ramadan. Masyarakat kita sekarang ni bila sebut kata bulan Ramadan semua seronok. Bila sebut kata datang bulan Ramadan, alhamdulillah seronok, alhamdulillah lah masuk bulan barakah, alhamdulillah lah masuk bulan yang baik, alhamdulillah lah bulan diganjarkan pahala.
Masyarakat kita hari ni, mulut banyak sebut kata seronok. Betul? Semua seronok. Tapi point dia, cuba tanya hati masing-masing tengok. Awak yang pakai senyap, nampak gaya. Cuba tanya hati masing-masing. Yang kita takut apa? Yang kita takut, mulut dia kata seronok. Mulut dia kata, Allah bulan Ramadan, Alhamdulillah lah, bulan ibadah, pesta ibadah. Oh, kemas. Tapi rupa-rupanya bila nak masuk bulan Ramadan, hati dia serabut. Dia cukup tak syok. Dia duk rasa gelisah, Allah puasa pula dah. Rasa macam baru je lepas puasa Ramadan hari tu. Rasa macam baru je puasa hari tu. Ni duk gelisah pula. Dia rasa tak seronok. Cek tengok. Kalau dalam diri kita, minta maaf, saya tak kata kat siapa ni, saya kata untuk diri sendiri. Kalau kita semua ada rasa macam tu, kalau kita semua ada perasaan macam tu, kalau boleh, sebelum masuk Ramadan malam esok, kita nak minta tolong istighfar banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak, kalau boleh, doa pada Allah, agar Allah ampunkan dosa kita sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan. Itu dulu. Jadi malam ni jangan lepaskan peluang. Minta lah, takut lagi kita duk rasa berat nak puasa ni. Mulut macam saya kata tadi, syok. Mulut syok. Tapi hati serabut. Understand? Faham kan saya duk cerita? Awak yang senyap nampak gaya. Boleh dapat zakat tu noh? InsyaAllah nah. Lepas tu kalau boleh kita ambil. Ini sebagai permulaan sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan. Sahabat-sahabat ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada kita satu bulan yang sangat agung. Di dalam kalender Islam 12 bulan. Yang mana di dalam 12 bulan tersebut ada bulan yang disebut Ashhurul Hurum, ada bulan yang disebut bulan-bulan haram. Ada bulan yang disebut sebagai bulan Maulid. Yang mana bulan itu kosong kemudian dimuliakan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada bulan-bulan 12 tersebut, 12 bulan tersebut, Allah Taala pilih satu bulan yang dinamakan Ramadan. Masyarakat kita bila sebut kata bulan Ramadan, dia selalu kaitkan dengan puasa. Bulan Ramadan, dia kata bulan puasa. Sedangkan Ramadan satu kelebihan, puasa satu kelebihan yang lain. Dia dua perkara yang asing. Jangan faham sekali nah. Ramadan satu bulan yang diagungkan oleh Allah. Ramadan satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan tu satu kelebihan yang mustaqil, dia asing. Dan Allah Ta'ala masukkan dalam bulan Ramadan ibadah yang pelbagai. Banyak ibadah. Antaranya puasa. Dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala masukkan ibadah yang agung. Antaranya penurunan Quran. Dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala masukkan amalan satu malam yang sangat agung. Namanya Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan juga Allah Ta'ala masukkan satu amalan yang agung. Namanya zakat fitrah. Faham tak? Rupanya Ramadan ni satu kelebihan yang asing. Bulan tu sendiri istimewa. Kemudian di dalam bulan Ramadan Allah isikan dengan amalan-amalan yang sangat istimewa. Boleh no? Puasanya, Qurannya. Lagi apa lagi? Kalau Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dalil qiyamul Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Banyak dalil-dalil kelebihan peristiwa yang ada dalam bulan Ramadan. Dan ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada malam ni, kalau kita perhati tengok tentang Ramadan, rupanya boleh dikatakan kebanyakan Ramadan ni mengajarkan kepada kita supaya berfikir tentang umat manusia. Bukan fikir tentang diri sendiri. Orang kita hari ni bila sebut kata bulan Ramadan, dia duk nampak aku kena puasa. Lepas tu, sekali buka puasa, malam buka puasa. Habis buka puasa, mayang tarawih. Habis mayang tarawih, tadarus. Kan? Yang mana dia rasa amalan di bulan Ramadan ni, amalan untuk diri dia sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan ini dengan ibadah yang banyak tu, sebenarnya nak bagi kita sedar tentang kepentingan umat. Nak bagi kita sedar tentang manusia lain. Nak bagi kita fikir tentang manusia lain. Contohnya Ustaz, apa hikmah Allah Ta'ala jadikan puasa? Hikmah dia banyak Ustaz, kesihatan dan sebagainya. Banyaklah kelebihannya, mentaati Allah dan sebagainya. Tapi salah satu hikmah, Allah Ta'ala nak latih manusia. Supaya apa? Ingat kesusahan orang lain. Rupanya puasa mengajar kita ingat kesusahan orang lain.
Sebab tu kalau puasa tak ingat kesusahan orang lain, masalah. Awak yang senyap, nampak ke ya? Ya, menghayati amor. Dah, minta maaf no, kita puasa lama dah, berapa puluh tahun dah puasa. Tapi kita tak perasan, kita tak sedar. Antara hikmah daripada berpuasa tersebut, antaranya nak kita ingat tentang kesusahan orang lain. Orang lain yang makan 3-4 hari tak ada. Umat Islam yang lain sampai seminggu 2 minggu tak makan. Umat Islam lain yang keperluan asas tak cukup. Rupanya Allah Ta'ala nak ajak kita tentang perkara tersebut. Selain daripada didik nafsu dan sebagainya. Puasa mendidik kita mengingat orang lain. Satu. Yang kedua, ayah boleh tengok waktu berbuka puasa. Cuba tengok, Nabi SAW sebut pada kita tentang kelebihan bagi makan pada orang waktu buka puasa. Yang mana saya rasa yang main mengaji ni semua tahu poin ni. Kan kita bila berbuka puasa, kita jamu orang buka puasa, kita bagi orang makan apa buka puasa, kita akan dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa. Kalau jamu 10 orang berpuasa, pahala 10 orang tu kita dapat. Pahala orang berpuasa sikit pun tak kurang. Kita jamu makan 100 orang buka puasa, pahala 100 orang kita akan dapat sebagai tuan yang buat kenduri. Pahala 100 orang yang berpuasa, sikit pun tak terjejah. Tiap-tiap hari buat Ustaz. Allahu Akbar. Apa tujuan dia? Sama juga, poin yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik kita supaya waktu berbuka puasa pun kamu ingat kepada orang lain. Sebab tu tak tahulah ni cadangan usilah noh, cadangan. Tak tahulah sesuai ke tak noh. Ibu-ibu kalau pergi pasar Ramadan, tak tahulah boleh tak kalau boleh kita periduk balik budaya ni. Dulu masyarakat kita ada noh, kadang-kadang buat kuih. Kan dia buat kuih. Bila mai dekat-dekat buka puasa, dia pergi hantar rumah jiran. Hantar rumah nu, hantar rumah ni. Nanti jiran balas balik. Ya. Tapi budaya ni hilang sama noh, hilang tu. Sedangkan kita buat kuih tu, bukan buat apa-apa besar, cok meniram ya. Ada kot 10 biji, 8 biji, 10 biji Ustaz. Letak dalam piring tu, bagi rumah jiran. Yang mana jiran dapat cok meniram kita tu, dia buka puasa, dia makan cok meniram. Jadi kita dapat pahala. Jiran yang berpuasa tu, pahala dia dapat pada kita. Sebab kita buat cok meniram tu. Kita bagi 4 rumah. 4 rumah tu pun balas balik. Jadi sama-sama mendapat ganjaran orang yang berpuasa. Tapi budaya ni hari ni hilang tu. Tak tahulah ni satu cadangan kono, ni satu cadangan. Kalau boleh buat try tengoklah. Ayah-ayah yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di belakang. Apa salahnya bulan puasa tahun ni? Lah orang lah tak masak dah. Lah orang lah jenis beli pasal Ramadan ni. Kan lah pasal Ramadan cuba tengoklah. Hari ni pasang kemah siap ni. Kan kira start hari Isnin ni kira pasal Ramadan penuh ha. Apa salahnya kita pergi pasal Ramadan lepas ni? Kalau boleh cuba latih setiap hari. Cuba try tengok setiap hari. Kita pergi pasal Ramadan, kita beli makanan untuk kita dengan ayam perciknya, ayam goleknya, ayam rangkanya. Ya, jenis makan ayam saja ni. Dia beli macam-macam Ustaz. Orang balik nak makan dengan apa ayak temikainya, ayak limaunya. Orang belah utara sebut dia rembiang. Rembiang bah. Kan dia buh di jari ni 10 jari, 10 ada plastik. Dia rembiang balik. Apa salahnya dah beli makanan untuk kita tu banyak? Apa salahnya belajar ingatkan untuk orang lain pula. Kalau boleh belilah karipak 3-4 biji. Balik lagi jenis duduk rumah taman ni. Apa salahnya? Pergi rumah sebelah. Assalamualaikum Kak Nak. Assalamualaikum. Ha, buat apa? Dah ni tadi pergi pasar Ramadan. Ni dah karipak 4 biji. Ni kau usah. Jadi ya. Awak yang senyap. Pergi rumah sebelah. Tak ada apa nak bagi dah. Habis dah karipak bagi kat rumah Kak Nak sebelah. Pergi rumah sebelah. Kalau boleh. Sebelah tu. Assalamualaikum. Panon. Ha. Buat apa? Dah tak ada apa nak bagi. Ni ayak temikai dah. Saya beli banyak bungkus. Ambil sebungkus. Jadi. Tambah minta maaf no. Tambah yang ada di sini yang duduk rumah taman. Yang depan taman tu ada guard. Ada guard. Apa salahnya? Guard tu duk jaga keselamatan rumah kita pagi, petang, siang, malam. Apa salahnya waktu nak buka puasa? Belilah satu apa-apa hantar kat dia. Kami bagi Ustaz. Setiap hari kami bagi. Bawa kurma. Allah.
Betul lah buah kurma tu bagi, tapi dia makan tak banyak. Dia makan paling banyak 3 je. Tu pun kalau dia nak makan 3. Kalau tak dia makan 1 je. Belilah burger ke apa, bagilah. Setiap hari bagi. Sebab Islam mengajar kita waktu berbuka puasa pun ingat pada orang lain. Boleh kan? Ni kena faham ni poin ni. Yang ketiga, kalau kita tengok antara amalan yang ada di bulan Ramadan yang mendidik kita ingat pada manusia lain, zakat fitrah. Zakat. Dan zakat ni tujuan dia dikutip untuk diberikan pada fakir miskin. Apa tujuan dia? Supaya fakir miskin juga bergembira seperti mana kita yang senang ni. Depa dapat duit zakat fitrah tu, depa boleh belanja, boleh guna, boleh beli barang, boleh beli pakaian, boleh beli apa, depa juga boleh bergembira macam mana kita gembira. Rupanya bulan Ramadan adalah satu bulan yang Allah Ta'ala susun amalan aktiviti ni supaya kita ingat kepada orang lain. Sebab itu orang yang berpuasa tapi sampai penutup puasa, dia penting diri sahaja. Orang ni nanti tidak mencapai darjat taqwa yang disebut dalam Quran secara penuh. Sebab itu puasa kena belajar ingat pada orang. Dia faham no? Untuk diri sendiri selesai, tapi untuk manusia lain juga perlu kena ingat. Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh ambil sedikit manfaat daripada mukadimah tu. Kan? Dia mukadimah kali banyak-banyak. Kan? Dia isi tu yang banyak. Kan? Sekali kesimpulan pun tak boleh banyak-banyak. Boleh no? InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab persoalan tersebut. Puasa di bulan Ramadan, dia mengajar kita, mendidik kita, mengingati tentang umat manusia yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh ambil itu sebagai satu mukadimah yang awal insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz. Satu kupasan yang baik sebagai mukadimah awal. Sekejap lagi dia ada pusingan kedua sebagai kesimpulan. Dan tentu selain banyak poin yang telah diberikan oleh beliau, tapi saya perasan tadi beberapa kali beliau tanya senyap memang itu style Ustaz Fawaz. Siapa yang biasa ikut Ustaz Fawaz ni, saya duk perasan dia sentiasa interaksi dengan audiens. Cuma saya sendiri pun di depan ni saya tak nampak orang bawah kemah, nampak gelap. Tak perasan. Jadi nak interaksi tu payah. Kalau cerah sikit mungkin kita perasan muka. Tak tahu orang senyum ke, orang gelak ke, ataupun orang marah ke. Ala kulli hal pun terus selain itu sebagai daripada kupasan yang sangat menarik yang telah diberikan oleh beliau. Cuma hadrus sekalian, sebelum kita masuk kepada Ustaz Usam ni, soalan yang saya nak lontar ni berkaitan dengan sedikit apa yang saya nak sebut. Tentulah Ramadan ini tetamu kita, bukan kita tetamu Ramadan. Silap kita ni, kita fikir kita ni tetamu Ramadan. Bukan Ramadan tunggu kita, tapi kita yang menantikan Ramadan. Macam kita nak sambut tetamu yang istimewa yang nak mari ke rumah kita. Contohnya kepada para ayah ibu sekalian yang dah biasa, yang pernah dapat menantu. Kita ni kalau nak dapat menantu ni, tambah-tambah kalau menantu sulung pula. Menantu yang first time rasa nak dapat menantu ni. Dekat 2 bulan kot, 3 bulan. Makcik-makcik sibuk duk siapkan dia punya bunga apa ni? Bukan bunga raya. Bunga telur tu. Duk siapkan, kira betul-betul teliti lah nak sambut menantu. Sampai nak kat buasir dah. Duduk tak habis-habis buat benda yang sama. 2-3 bulan. Yang ayah pula sibuk. Nak besarkan rumah. Nak besarkan dapur. Mak dia kata, ayah kena besar sikit dapur kita. Ramai orang nak mari ni. Ayah pun kalut besarkan dapur. Kemas rumah gitu gini. Nak sambut menantu. Zaman sekarang ni, menantu sekarang ni tak macam dulu. Saya nak sebut sini selain, kalau nak pilih menantu ni, pilih betul-betul. Sebab zaman sekarang ni banyak menantu tak jadi menantu. Dia jadi kod lain pula. Kita harap dia menantu, last sikit jadi. Ya, tuan-tuan, ni tuan-tuan yang sebut, bukan saya sebut. Last sikit jadi benda lain pula. Kita harap menantu, bila jadi menantu kita, kod lain pula. Nak sebut tu baru menantu. Sikit lagi poin. Bagi perumpamaan yang mudah. Kita ni kalau orang nak mari ke rumah kita, kita akan buat keluar semua orang perempuan lah. Terutama orang lelaki ni kadang-kadang dia relax je. Dia buat no hand je. Dia buat biasa. Tak apa, steady orang lelaki. Tapi orang perempuan ni, dia akan buat keluar dia punya orang kata, dia punya kelengkapan ataupun bilik, ataupun dia punya persiapan yang sangat-sangat rapi yang dia jaga selama ni. Kita suami pun tak boleh sentuh benda tu. Benda apa? Dia punya mangkuk tingkat dia. Dia punya piring kaca, dia punya dengan berbagai jenama ada.
Ada jenama, ada jenama Arkopa, jenama Klorok, semua jenama ada. Semua jenis jenama. Jenama macam-macam saya tak tahu, saya orang rumah saya lah. Jenama vintage lah, Klorok, Arkopa, semua jenis jenama ada. Klorok ke Akorok, tuan saya minta tuan Akorok. Masjid yang marah pula. Jenama Akorok silap. Akorok tu pula bukannya biasa punya Akorok, punya payah nak lepas custom. Tak ingat ke cerita macam mana kita pakat dengan suami kita? Bang nanti waktu nak keluar ni bang, abang tolong pegang elok-elok. Abang tolong pegang elok-elok. Jangan bagi jatuh. Satgi waktu abang nak lalu tu saya akan baca waja'alna min baini aydihim saddaun. Kata ustaz waktu kita mengaji dulu, kalau nak lepas custom, nak lepas JPJ, nak lepas Roblox polis ni, baca doa ni, baca ayat ni. Kita pun baca. Custom betul-betul mengantuk waktu tu. Yang suami pula duk duk bawa barang berharga isteri ni. Punyalah dia sayang isteri dia. Bila sampai ke rumah barang tersebut, kita nak sentuh pun tak boleh. Benda apa? Kita punya pinggan mangkuk tadilah. Tapi bila tetamu istimewa nak mari, dengar kata Ustaz Bakar nak mari, dengar kata orang-orang yang istimewa nak mari, kita buat close semua barang tersebut. Budak-budak ataupun anak-anak kita di rumah ni pun, bila tahu mak ada keluar benda-benda yang cantik macam tu, padahal makanan atas pinggan tu makanan yang selalu dia tengok pun. Makanan yang ada kat dapur, dia boleh makan bila-bila. Tapi bila tetamu mari waktu itulah, dia waktu itulah kata orang kita duduk ngendeng mak dia. Duk minta makanan yang ada atas pinggan. Padahal kita ada tetamu, nak sebut betapa mulianya tetamu waktu tu, kita muliakan. Itu tetamu manusia. Ini pula tetamu yang besar, namanya Ramadan. Tadi Ustaz Fawaz dah sebut tentang kelebihan Ramadan dan apa yang perlu kita buat dalam bulan Ramadan, dan pusingan yang seterusnya saya akan bagi kepada Ustaz Usam. Satu persoalan yang sangat penting. Soalannya Ustaz berbunyi begini. Apakah persiapan asas dalam menyambut Ramadan dalam tempoh sehari saja lagi ni? Maksudnya persiapan asas yang kita kena buat Ustaz dalam tempoh sehari ni, kemudian masuk minggu pertama, minggu kedua sampai minggu keempat, dan Ustaz boleh hujahkan dan boleh cerita kepada orang-orang Ipoh pada malam ni, insya-Allah. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mubarakan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadha an-nabiyyil karim. Sayyidil mursalin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في الآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Makasih kepada Al-Fadil Tuan Pengurusi forum kita pada malam ini. Yang saya hormati tuan rumah kita merangkap pengurusi surau Al-Ihsan Al-Fadil Ustaz Haji Abu Bakar bin Husin dan barisan kepimpinan surau. Yang saya hormati sahabat saya, kekanda saya, bukan mujahid tapi Ustaz Fawaz Makjan.
Sebut ke kandala orang duk ingat mujahid, tuan-tuan. Seterusnya barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah Taala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada kita untuk sama-sama hadir dan berada di dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan. Saya mai daripada Kok Diam tolak pukul 6.30 tadi. Alhamdulillah pukul 9 boleh sampai ke surau, tuan-tuan. Saya tak tahulah driver tekan minyak laju mana bak saya lena. Start daripada Changlun, saya sedak-sedak terowong. Tuan-tuan, letih sangat-sangat ni nak balik pula malam ni. Besok pukul 9 pagi ada program ceramah di sekolah di belah Pokok Senar tu. Ustaz Fawaz pun esok ada kuliah di Pulau Pinang. Jadi malam ni cakap pendek-pendek dah lah, tuan-tuan. Ustaz Fawaz dia pandai, dia buat mukadimah kena pendek lah, isi kena panjang, penutup kena pendek. Tu semua nak tutup, suruh kita cakap panjang belakang tu. Saya nak ambil 20 minit ke setengah jam paling lewat. Tu saya nak pergi ke Ustaz Fawaz lah. Tutup pukul 11.30 boleh balik. 12.30, pukul 1.30, 2.30 baru saya sampai. Kalau saya bertolak pukul 11.30 Ustaz Fawaz, tak apa, dia kulimnya dekat lebih kurang sejam 45 minit lah. Saya 3 jam baru nak sampai, tuan-tuan. Dan duduk Kok Diang tu. Allah, tak apa kot lepas PRU ni duduk Putrajaya dekat sikit lah. Duduk di Putrajaya tu dekat sikit lah nak main. Waktu tu pun dah ada escort nak kot, sebab saya calon Menteri Pertahanan kan. Lepas ni tuan-tuan nak pergi ceramah, henang dah saya naik helikopter turun tang padang ni. Jadi tuan-tuan, malam besok kita mulalah tarawih, tuan-tuan. Lusa kita mulalah berpuasa. Tak lama, pejam celik syak. Tahun lepas kita puasa, ada orang kata, Ustaz, lapak tahun lepas pun tak habis lagi Ustaz. Nak puasa pula. Ada orang kata, Ustaz, pasal apa yang kata lama sangat, tak tahulah Ustaz. Ada orang dia rasa cepat, ada orang dia rasa lama. Ni masing-masing lah yang punya rasa, tuan-tuan. Tapi Nabi kata pada dia, man fariha bidukhuli Ramadan. Nabi kata, siapa yang dalam diri dia perasaan seronok dengan kedatangan Ramadan. Ni malam ni kita main ni sebab apa, tuan-tuan? Seronok yang kita buat sambutan ihya Ramadan, istiqbal Ramadan, nak sambut kedatangan Ramadan. Sebab apa? Sebab kita seronok. Tuan-tuan angkat kemah, tuan-tuan letak kursi, tuan-tuan buat kami punya pentas lagu Pelamin tu, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok, mana pernah saya pergi ceramah pentas lagu Pelamin. Saya kahwin hari tu pun tak ada lagu ni. Ustaz Fawaz saya tak tahu dah sebab bini dua kan. Saya tak ada. Tak rasa ni lagu ni. Nikah main ceramah baru rasa. Siap ada kek lagi, tuan-tuan. Betul-betul bid'ah ya. Sebab apa yang kita buat ni, bunga apa semua ni, tuan-tuan ni? Sebab kita seronok Ramadan nak mai. Kita nak sambut Ramadan. Sebab ini tetamu yang Allah hantar, yang akan diraikan tetamu ini oleh hamba-hambanya yang bertakwa saja. Ramadan yang akan sambut dia hamba yang bertakwa saja, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala letak di hujung ayat, la'allakum tattaqun. Sebab orang-orang yang fasik dia tak seronok Ramadan nak main. Nabi kata, siapa yang seronok dengan kedatangan Ramadan yang nak datang, harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah akan haramkan tubuh badan dia daripada dijilat oleh api neraka Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir berada pada malam ni termasuk dalam golongan harramallahu jasadahu 'alan niran. Amin ya rabbal alamin. Seronok ni pula bersebab ada orang dia seronok, dia kata, Ustaz, saya cukup seronok Ramadan nak main Ustaz, kalau boleh besok saya nak puasa. Sebab apa? Sebab saya dapat 3 tapak bazar Ramadan Ustaz, niaga mentabak, tak guna seronok lagu tu. Seronok pasal apa? Saya Ustaz tahun ni dilantik menjadi Bilal Ustaz. Yang nak mabut tambut tu saya lah Ustaz. Mereka cadang nak bagi kat saya 700 Ustaz. Tak guna lagu tu.
Imam terawih, seronok, tak guna lagu tu. Saya dapat maklumat dia tengok dalam Facebook. Ke bawah dulu Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak tak bagi kan keizinan imam-imam terawih luar. Yang ni satu cadangan yang bagus. Sebab nak bagi peluang imam-imam tempatan ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk import hak luar. Hak dalam ni kita tak raih. Tambahan dalam negara kita ni tuan-tuan, ramai anak-anak tahfiz. Kita duk panggil petani, kita duk panggil main luar. Akhirnya kita menganaktirikan hufaz dalam negeri, dalam negara kita ni. Saya setuju sangat lagu tu. Bagi sokongan moral dekat budak-budak ni. Panggil mereka jadi imam. Bukan lekeh orang Melayu ni tuan-tuan. Orang Melayu ni lah satu-satunya bangsa yang dia boleh pelek kok mana dia nak. Tuan-tuan nak jadi orang Arab. Ada orang Melayu kita boleh jadi orang Arab. Tuan-tuan cuba tengok Syekh Karim tu. Masjid Negeri Pulau Pinang tu tuan-tuan. Ajuk imam jadi haram jadi betul. Tuan-tuan nak mana ni? Tuan-tuan nak suruh orang Melayu kita ni tuan-tuan. Lidah Allah Ta'ala bagi. Dia boleh pelet kok mana dia nak buat. Dia nak pelet tu imam India. Boleh? Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh buat. Tu imam Cina. Dia boleh buat. Arab. Tambah-tambah Melayu ni kadang-kadang dia cakap Arab. Lebih daripada Arab. Tuan-tuan cuba pergi tengok di Mekah tu. Ente mai bila? Ente. Arab pun panggil enta. Boleh kata ente. Tu kata lebih daripada Arab lagi Melayu ni. Kadang-kadang dia bercakap tertukar. Dia jumpa kita, "Hey Ustaz, ana sampai bila?" Mana aku nak tahu ke hang? Dia nak tanya hantar sampai bila? Dia tukar, "Ana sampai bila?" Mana aku nak tahu ke hang? Hebat. Sedap nonton kursi ni. Boleh selit kaki ke bawah meja ni apa nak kata. 45 minit pun boleh kan? Bayar bagi elok kan? Kita tak minta, cuma jangan tak bagi kan? Prinsip saya mudah, bagi ambil, tak bagi aku tunggu kan? Lawak marah pula. Nak mai bila pula pun tak tahu ni tuan. Jadi menteri pertahanan tak boleh mai dah nanti ni kan? Kalut lebih dah mai saburi. Boleh sebut kan nama? Mana ni? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh sebut yang duk panggil lah. Saya lah kalau lekeh-lekeh saya tak main dah tuan-tuan ni. Aku kawangan Najib lah kan. Mohon jenis penakut jangan duk panggil main. Tuan-tuan, yang seronok tu sebab apa? Sebab persiapan yang Allah Ta'ala sediakan kepada hamba dia dalam bulan Ramadan yang tak ada pada bulan lain. Tuan-tuan, macam Ustaz bawah kata tadi, zakat fitrah. Tuan-tuan nak keluar bulan lain. Tak ada. Tak payah duk galak lah bulan Syawal mana awak keluar zakat fitrah. Tak ada. Tuan-tuan nak pergi keluar zakat fitrah bulan Muharram. Tak ada. Bulan Safar. Tak ada. Yang ada zakat fitrah ni tuan-tuan, Allah letak dalam bulan Ramadan. Start 1 Ramadan, lusa kita puasa, boleh awak keluar nak zakat fitrah. Cuma dia ada waktu yang afdal kita awak keluar. Tapi nak awak keluar awal, tak ada masalah. Sebab apa? Takut terlupa. Nak awak keluar dekat-dekat dengan raya tu, takut lupa duk kalut beli Elmer London, Samprit. Kalut nak beli baju raya, kalut nak pergi buat apa-apa raya, kalut awak keluar awal-awal. Tak ada masalah Ustaz no? Tanya dia, abad dia orang zakat dulu ni. Lah, tak ada dah. Tani-tani yang itu ni tak pergi kerja dah. Tak apa. Saya akan ambil jadi penasihat agama Menteri Pertahanan nanti ni. Jangan risau. Tuan-tuan, Menteri Pertahanan bini seorang. Hak ni kemas pada Menteri Pertahanan 2. Tuan-tuan. Sebab tu bini saya, dia kata, aku tak heran kalau hang nak menikah, hang tak berani dia dah. Hak jenis derah-derah ni bukan berani. Tuan-tuan cuba tengok ustaz-ustaz derah. Bini seorang lah. Lah Khairi seorang lah. Saya seorang lah. Ni slow-slow 2. Sebab tu maklum-maklum, hak jenis suami slow, jangan duk harap sangat maklum. Biar kami hak derah ni tak apa kan. Slow ceramahkan derah pun. Awak yang dia. Ni kan 2 tuan-tuan kan. Saya kata lama tak jumpa dia lama tuan-tuan. Ingat setahun tak ada forum ni. Ustaz bawah ni dia jenis orang paling sabar dalam tak tahu nak kata lah. Kalau di Kedah ni rakyat paling sabar Ustaz bawah. Kata apa duk gelak lagu tu dia boleh menikah 2 tuan. Bini kata apa dia tak. Saya tak boleh. Aku tak pergi aku melawan. Tu yang tak boleh menikah 2. Kawan saya. Ni cerita orang kahwin 2. Dia menikah 2 setahun. Baru bini dia tahu. Dia punya simpan rahsia tu ladah pecah juga.
Balik-balik bini dia duduk kata macam ni. Dia kata kalau hang nak kahwin dua, dia kata kat saya, 3 bulan hang kena pasang telinga. Aku buat bodoh ya. Tapi dia kata 3 bulan tu tidur tak lena. Sebab apa? Bini aku kata dah hang lena kali aku kerat tu hang tengok. Dia kata aku tidur tak lena 3 bulan tu. Dia kata jaga-jaga selok lukin tengok ada ke tak lagi ya. 3 bulan. Tapi dia kata hang kena tahan dia punya beletiak. Saya kata aku tak boleh dalam nikah dua. Mau tara saya ni tak boleh lah. Penin tuan-tuan. Sebab tu Ustaz Fawaz ni Allah Ta'ala bagi kelebihan kat dia. Sebab tu dia hebat. Di Kedah kami panggil Ustaz akhir zaman. Lah ya dok no. Dulu dia duk cerita bab akhir zaman lah. Lah kali orang panggil Ustaz akhir zaman kat dia. Lah tak ada lah orang tu ya kot. Lah tak ada lah. Hebat. Orang hebat ni tuan. Bukan selalu dia dapat ni. Tuan-tuan Ustaz Fawaz boleh main ni kau hebat lah. Saya biasa lah saya. Tak ada hebat mana. Aku paling hebat pun nak kawan dengan Najib ya. Lah tuan-tuan tahu dia panggil saya sahabat baru. Saya dia 2 kali dia sebut Allah sahabat baru saya. Dia rantau orang ni dia sebut. Kita pun duduk belakang kembang. Lagu Ketak Puru duduk belakang kan. Saya tak hebat. Ustaz Fawaz hebat lah. Sebab tu saya nak pergi dia bercakap lama dah ni. Saya sikit lah tuan-tuan. Saya ni ilmu pun tak apa banyak. Muhur banyak lah. Sebab tu orang kata Ustaz malam ni cerita muhur banyak lagi. Itu tak apa lah. Cerita betul yang aku kurang kan. Sebab tu tuan-tuan. Nabi kata. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalaulah umat aku tahu apa yang Allah Ta'ala nak sediakan kepada mereka dalam bulan Ramadan. Nabi kata, kalau mereka tahu. Sebab tu soalan Ustaz Api tadi, apa dia persiapan asas yang kena ada nak masuk Ramadan? Maklum, Pak Long, saya nak minta siapkan ilmu untuk masuk dalam bulan Ramadan. Tak mau dah kita duk masuk selama ni bukan dengan ilmu tapi dengan adat. Betul ke tak? Ramai orang yang masuk dalam bulan Ramadan, dia masuk dengan adat. Sampai Ramadan, puasa. Sampai Ramadan, puasa. Tu yang macam Ustaz Fawaz kata tadi ni. Orang duk sebut bulan Ramadan, dia duk sebut bulan puasa. Mana ada bulan puasa, bulan Ramadan? Sama Ustaz. Ramadan Arab, Melayu puasa. Siapa kata? Kalau puasa saum, betul tak Ustaz? Ramadan bukan puasa. Saya cukup geram. Tak tahulah orang Perak ni, tak tahulah. Tuan-tuan boleh faham saya cakap ni tuan-tuan. Saya tiba Kedah, Perak saya tak tahu cakap. Saya pergi ceramah baru ni satu tempat di Perak. Habis ceramah, ada Pak Long tu dia main duduk depan. Saya tanya dia, duduk sembang-sembang duduk makan. Saya tanya, Pak Long main dengan siapa malam ni? Isteri awak. Saya duduk ramai nasi berhenti. Nak haram ni pergi ambil bini aku tak mana pula dah. Aku tahu amai pun. Saya tak main dengan siapa? Isteri awak. Saya kata orang tua ni lagi aku suap makan dah kata ni. Kawan sebelah tu dia tengok saya nampak lain. Dia kata awak tu saya tak. Mujak lagi. Mau hantar abang orang tua ni makan nasi guna tengah aku dah mana ni. Terkejut gitu. Tanya dia main ni apa? I pangkah 5. EF5 kan? EF5 I pangkah 5 dia kata kan. Sebab tu saya tak kerti nak bercakap Perak, saya tak bercakap lah. Isteri awak ni. Tengok Ustaz Fawaz. Sembang bab bini dia seronok nampak. Orang ni habis dah gelak dia tak habis lagi. Perasaan 3 pula orang kan. Sebab tu tuan-tuan, tadi Ustaz Fawaz kata, dia ada sebut bulan puasa tu, metang bazar. Elok pula dia sebut bazar Ramadan. Dia tak sebut bazar puasa. Nabi mana maklum bazar Ramadan. Kembung pipi-pipi ni. Mai tanya ni bulan apa? Bulan puasa. Saya cukup geram. Bukan tak boleh. Kadang-kadang bila dia sebut, dia duk set dengan kepala. Mai bulan Ramadan, puasa dia. Sebab tu dalam masyarakat kita, ramai hak puasa tak tinggal. Semayang tak? Betul ke tak? Sebab dia nampak bulan Ramadan, puasa. Sedangkan Ramadan ni tuan-tuan, Allah isikan peluang untuk menggapai pahala ni dengan bermacam-macam jenis ibadat yang dia ada. Hang sedekah bulan puasa, sedekah sunat, pahala macam zakat wajib bulan lain. Nampak? Hatta hang lena pun bulan Ramadan, hang dapat pahala. Sebab tu dalam kitab Ahsanul Kalam karangan Syekh Atiyah Saqar,
Syekh Atiyah Saqar Ghazana ahsanul kalam kan. Dia kata apa? Ketika soalan ditanya kepada dia, wahai Tuan Syekh, kenapa doa yang Nabi ajak, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk bulan Rajab, kita baca doa tu. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, tolong berkati kami dalam bulan Rajab. Wa Sya'ban, berkat kami juga dalam bulan Sya'ban. Tapi metang Ramadan, dia tak ada ayat berkat. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, fa ballighna Ramadan. Kenapa dalam Ramadan dia tak ada perkataan berkat? Jawab Syekh Atiyah Saqar, sebab dalam bulan Ramadan bukan sekadar berkat saja yang Allah Ta'ala nak bagi, bermacam-macam yang Allah Ta'ala nak bagi kepada hamba dia dalam bulan Ramadan. Sebab tu minta bagi sampai. Tuan-tuan, kita duk rasa lagu nak sampai dah Ramadan. Tak, saya nak kata tak kemungkinan. Apa tu? Tak mustahil. Kita kecundang di saat-saat akhir, tuan-tuan. Macam mana almarhum Datuk Hasan Din. Dah sebut nama, mari kita baca seorang sekali suratul Fatihah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahala pembacaan suratul Fatihah kita pada malam ni kepada ulama yang hebat dalam negara kita yang baru meninggalkan kita. Almarhum Datuk Seri Abu Hasan Din Al-Hafiz. Al-Fatihah. Auzubillah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين amin amin ya rabbal alamin. Kita ni dok seronok nak sambut Ramadan tak apa hari dah. Syok ni tak tahu nak apa. Hak lebih syok haram Ramadan tak masuk, lagu raya dia dengar dah. Ada malam ni pun ada orang Ipoh bukannya baik sangat. Biar korang tak saya kau dia bunuh nak. Dia duk syok Ramadan haram tak mai, lagu raya dia duk dengar dah. Seolah-olah tuan-tuan tahu lagu mana saya nak bang. Kita ni ada dua tetamu depan kita. Ada kawan depan, ada belakang. Dia salam berjabat tangan dengan kawan depan, tapi mata dengan mulut dia sembang dengan orang belakang. Hina tak tetamu depan ni rasa. Macam itulah nasib Ramadan, tuan-tuan. Sebab tu yang orang perempuan baju buat dah. Tak salah, buatlah. Tapi telekong nak sembahyang tarawih maklum, kena ada. Ni telekong tu pendek tek lalat. Saya ceramah di Baling, Pak Long tu kata bukan tek lalat, tak tek kalat pun naik dia kata. Duk atu Pak Long, duk pakai baju tu, baju angkat nikah 2-30 tahun kau. Baju Melayu angkat nikah, beg kancing tak boleh. Kancing dah 5 boleh satu ya. Congek ke depan, dia kata nak jumpa Allah bukan dengan pakaian tapi hati yang suci pelah otak hang. Hang nak pergi jumpa raja, hang pakai elok pula. Sebab tu sambut Ramadan. Saya nak minta siapkan ilmu. Ni, kalau ada malam ni, hak jenis duk puasa tak tinggal, sembahyang tak ada, saya nak minta bertobat buang. Dr. Yusuf Al-Qaradawi bila ditanya kepada dia, bagaimana hal keadaan puasa orang yang puasa tapi tak sembahyang, dia jawab dengan terus terang, puasanya tidak diterima oleh Allah, lebih baik amalkan. Dia kata puasa agak tak sembahyang, pok nu sembahyang benda, puasa benda. Dia duk kira dengan kawan dia. Kita kata hang ni apa ni, sembahyang orang sehari semalam 5 waktu, hang 2 waktu sembahyang enggak 2, pok nu 1 benda. Dia jawab bodoh lagu tu. Saya cukup geram orang lagu ni. Hang ni puasa apa sembahyang tak? Puasa tak? Walaupun tak sembahyang. Pok ni puasa benda, sembahyang benda. Cuba nanti masuk syurga, kaki sebelah kanan dia lepas masuk, kiri tak masuk. Tapak kaki dengan buku lali yang masuk, malaikat tutup pintu. Dia pun ketuk, oi buka. Malaikat pun buka, apa dia ingat-ingat Ambil baru masuk kaki, tutup dah. Malaikat kata masuk kat kaki, pok ni kaki pun tak masuk. Boleh terima malaikat jawab tu. Sebab tu maklum. Ni ada duduk atas tikar ni. Jaga dah lah baru hujan. Kok kata peluru masuk dalam kain. Saya cukup bimbang. Tuan-tuan, baru ni ada viral dalam WhatsApp. Ustaz bisa tengok tak? Di Selangor, cerita baru ni.
Satu surau tu dia bubuh pelekat. Dia kata para jemaah muslimin yang mana nak datang berjemaah di surau dinasihatkan pakai sependa. Ada baca? Tak ajar no. Macam mana boleh sampai ke saya? Saya pun cek betul. Yang hantar tutup bilai. Sebab di surau tu dia ada kucing, anak kucing tu bila sujud dia rajin masuk dalam kain. Bila tak pakai sependa, benda tu bergoyang, dia gigit, tuan-tuan. Hak kena dekat tok bilai, dia duduk tengah azan, dia masuk-masuk dia pergi gigit. Bak tutup bilai hantar mana jemaah muslimin wajib pakai sependa sembahyang kan. Tu nak cerita kat Tok Puru dengan anak kucing lebih kurang kan. Maklum, saya nak pesan kat maklum ni, maklum ni. Malam ni orang lelaki ramai, ada orang perempuan. Alhamdulillah, kiamat lambat lagi ya. Tidak tempat lain ramai orang perempuan. Ada orang lelaki tu bimbang kita, takut tak jadi menteri pertahanan. Kiamat. Malam ni rasa semangat balik lah. Maklum. Oh maklum. Hei. Jawab lah orang panggil. Lipok. Maklum. Saya nak pesan dekat maklum. Pesan dekat suami dengan anak. Yang mana rajin puasa. Tak semayang. Tahu ni suruh. Lepas jaga semayang. Boleh. Sebab tu Nabi kata ramai orang puasa yang dia dapat daripada puasa dia tidak lain dan tidak bukan illal ju' wal atash, lapar dahaga. Tu ya. Sebab tu saya nak bagi kat tuan-tuan nampak ni nak habis dah masa dia. Bekah. Dah dana ni mungkin 10:45. Lebih kurang dekat 25 minit dah. Tu dia Depa bayar banyak tu juga. Saya bini suruh balik awal malam ni tuan-tuan. Saya bukan takut. Orang Kedah kata sayau ya. Kan? Takut tak. Saya nak tunjuk kat maklum Pak Long. Cuba tengok orang kita puasa lagu mana. Kita ni puasa tuan-tuan. Apa maksud puasa? Menahan diri daripada makan dan minum. Sekarang dan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan ada ulama dia kata tambah sikit. Benda-benda yang boleh mencacatkan ibadah puasa. Antaranya apa dia? Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala letak nama Ramadan ni dalam Al-Quran. Dan perkataan Ramadan disebut oleh ulama diambil daripada perkataan Ramad. Ni bulan yang Allah Ta'ala nak suruh kita ni bakar nafsu ammarah. Tak payah duk ikut innan nafsa la ammaratun bisu. Sebab nafsu ammarah ni kerja dia Pak Long maklum duk ajak kita buat benda jahat. Sebab tu mai bulan Ramadan Allah Ta'ala haram benda yang halal. Nak suruh kita ajak nafsu. Apa dia? Makan waktu pagi. 11 bulan halal. Masuk Ramadan haram. Faham tak saya Pak Long? Oh belah ni ramai tak? Faham tak saya Pak? Kotia goreng 11 bulan halal. Waktu pagi. Masuk Ramadan haram. Nak halal lepas maghrib. Nampak dia jawab. Faham tak Pak Long? Hei orang Ipoh faham ke tak? Mi goreng Pak Long 11 bulan halal. Masuk Ramadan haram. Nak halal lepas maghrib. Awak yang takut nak jawab pasal apa? Awak nampak muka saya lagu Mat Sabu ke Mujahid? Lagi. Nasi goreng 11 bulan halal. Masuk Ramadan haram. Nak halal lepas maghrib. Pandai. Apa lagi? Bini tuan-tuan. 11 bulan halal. Masuk Ramadan haram. Nak halal lepas maghrib pak tarawih. Weh boleh tahan orang Ipoh lepas maghrib. Pakai tak tarawih dah orang ni kan. Bak tu lain kali nak jawab fikir dulu. Ni menjawab. Nampak Allah Ta'ala nak ajak. Tapi mai kita maklum orang Ipoh pun sama, orang Kok Diam pun serupa. Apa dia? Dia jaga nafsu dia daripada mayang subuh
Sampai asak ya. Lepas asak dia pergi bazar Ramadan. Dia ikut nafsu ke dia kawin nafsu? 10 saat pada sekarang. Ikut nafsu. Ni kata bila masuk Ramadan dengan adat. Dia pergi bazar Ramadan, dia beli ke? Tak ada nak selawat. Tengok kuih, sapu kuih. Tengok ayak, sapu ayak. Tengok gulai, sapu gulai. Tengok sayur keladi, sapu sayur keladi. Ikan bakar, sapu. Balik-balik 2-3 mulut makan kenyang. Hak lain semua tong sampah terima. Kawan saya ada seorang yang duk kerja environment, idaman environment ke apa tu. Hak duk kutip sampah tu. Dia kata, Ustaz, kadang-kadang kami tengok bungkuih yang tak buka getah lagi pun duk ada, Ustaz. Beli bihun sup, bihun duk dalam plastik, ikat getah. Sup pun duk dalam plastik, ikat getah. Haram tak buka. Buang dah. Sebab apa? Kerja beli, ikut nafsu. Pi pula beli dekat bazar Ramadan. Hak duk meniaga, minta maaf lah saya nak sebut tuan-tuan. Dah tuan-tuan panggil saya sebut lah. Hak duk meniaga dekat bazar Ramadan tu, nak beli makanan, tengok dulu maklum. Kalau dia aurat pun tak tutup, kita pergi beli, adakah makanan hak kita nak makan waktu buka puasa, ada keberkatan pun tidak. Pergi beli tu yang duk jual tu dia baju. Allah, kita baru balik mayang tak. Tengok anak dengan mak serupa dia jual. Ingat kata kat anak yang ketat, mak pun ketat. Kita pergi astagfirullah. Saban duk mengedik tajun dan kuah gulai, tuan-tuan. Maklum, balik sumbat dekat anak. Makanan orang hak tak tutup aurat masak, rasa-rasa anak kita makan, nak boleh jadi tutup aurat ke tak? Pergi beli makanan dekat hak duk jual tu, puasa pun haram tak? Macam mana anak kita nak puasa? Sebab tu ulama' ni mereka cukup jaga nak makan makanan yang dimasak oleh orang, tuan-tuan. Sebab nak jaga. Sebab tu kita duk tengok mereka bulan Ramadan 2 kali khatam Quran. Hak kita haram tak khatam. Tak tahu, tak rasa tak malah. Pasal makanan tak jaga. Saya tak suruh tuan-tuan boykot bazar Ramadan dah. Pi beli, bantu orang kita duk berniaga. Sebab dekat bazar Ramadan tu semua Melayu Islam yang duk berniaga. Cuma pilih, tengok yang mana yang ada berkat. Ni kita nak jaga ni, tuan-tuan. Sebab bulan ni bulan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Sengaja ni ada seorang dia tanya, Ustaz, awak Ramadan ni pada panggil tabak. Ramadan tabak. Saya kata hang ulang balik. Ramadan tabak bukan tabak bodoh, mubarak. Makna mubarak tu yang penuh dengan keberkatan. Sebab bulan ni maklum buat apa? Mua berkat maklum oi. Lebih baik saya cadangkan tahun ni ibu-ibu nak rajin sikit memasak. Macam Ustaz Pawai kata tadi tu, hak budaya orang tua dulu Ustaz noh. Hak duk pergi bagi makanan sebelum buka puasa. Masak bagi lebih. Tak ada, lebih isi, lebih kuah. Buat gulai, kari, lebih kuah. Ambil kuah pergi hantar. Hak terima, mulut diam. Ni duk ambil camca, kuah aja agak. Hang tengok ikan dalam hang perangat kuah tu lempak ikan masuk bodoh. Orang bagi diam. Tapi saya nak pesan kat maklong nah. Bagi hak elok, jangan hak nak buang. Cok kodok tu hak elok, bukan hak angin. Ni dia duk goreng cok kodok, dia tengok cerita Najin. Orang Mumbai je tengok cerita Najin, Ustaz cuba tengok Ustaz. Cerita paling bohong dalam dunia. Mula jadi orang tu jadi ulak, jadi orang balik. Orang Mumbai suka tengok masuk dengan bini saya. Ngah. Bagi kita kata pukul 11 pagi tak boleh buat kerja apa. Dia pagi tu pukul 9 tu dia kelang kabut dah. Dia nak sapu rumah, dia nak basuh baju. Saya kata ni kalau nak pergi mana ni? Saya orang nak tengok cerita Najin. Saya mengata aku nak tengok sekali. Sehari tu saya tengok. Tak boleh pi 5 minit aku meluat tak tahu nak abang lah. Kata cerita lagu ni hang boleh tengok no. Cerita Najin Muhung. Dia kata ambil tengok cerita Najin pada kawangan Najib. Dia kata lagu tu, dia kata balik kita. Saya kata mampu pergi hang. Mangkit keluar lagu tu lah. Tengok cerita Najin tak apalah maklum. Tapi dia duk goreng cok godok.
goreng-goreng, hak yang nombor 1 kali angkat elok, hak kali kedua angkat elok, hak nombor 3 tu dia terlajak hangit. Angkat-angkat Allah bang, hitam macam muka abang, buang ke mana? Laki dia kata tak yalah, sedekah. Dia duduk dalam taman ni, taman bawah tak? Taman bawah ni tak? Indah Jaya. Dia duduk taman Indah Jaya. Dia pun ambil bola pinggan, dia suruh kat kawan sebelah. Assalamualaikum. Pesalam, ni ambil lah buat buka puasa. Kawan tu terima kasih berdoa depan pintu pagar tu kami panjang, minta rahmat turun, murah rezeki. Dia tak buka lagi tepawai tu kan. Dia berdoa panjang Ya Allah, turunkanlah keberkatan dalam tu isi tu rumah ni, rumah buka nak haram hitam dia kata. Keluar pergi doa balik, ya Allah atas tak tarik balik, ya Allah tarik balik. Dia nak buang tak gamak nombor 2 ni, dia pun sedekah kat kawan sebelah. Sepetang tu cucuk kodok tu berjalan satu taman tuan-tuan. Elok 3 minit lagi nak buka puasa, kembali ke pangkuan jalan cok kodok tu kat rumah tuan tuan. Dia kata ni cok kodok aku ni, dia kata. Maklum tak payah dia buat lolak lagu tu. Nak bagi hak elok. Sebab Nabi kata, siapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa, orang makan makanan dia, pahala puasa kawan tu dapat dekat dia, tanpa Allah kurang sedikit pun pahala orang puasa tadi ni. Tuan-tuan, tapi kita tak mau buat. Dia nampak pahala ni lagu benda yang tak ada apa. Tak ada apa. Macam Nabi kata lah, siapa yang sembahyang jenazah, yang mai sembahyang jenazah, dia dapat pahala sebesar bukit Uhud. Siapa yang sembahyang, lepas tu hantar jenazah pergi ke kubur, dua bukit Uhud pahala dapat kepada dia. Kita pergi Madinah, cuba tengok bukit Uhud besar mana. Ulama kata bukit Uhud, gunung yang ada dalam syurga yang Allah Ta'ala letak di dunia. Bukan payah orang dah umum. Tuan-tuan, kita menerima berita yang kurang gembira. Jemaah surah kita sekian-sekian nama telah kembali ke rahmatullah pada malam tadi. InsyaAllah kita akan salat jenazah pada tengah hari ini selepas salat zuhur. Ni seolah-olah tu imam tu kata apa? Pengumuman pengurusi tu kata apa? Oh, orang taman, malah lepas zuhur dapat pahala besar gunung Uhud. Haram dia tak mai. Dia jawab balik, ambil ke hampa. Tuan-tuan, Nabi kata, siapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa, tu dia pahala dia. Kawan yang buka puasa dengan makanan kita, pahala dia puasa dapat kat kita. Tapi dia punya pahala, Allah tak kurang sikit pun. Hak tu kena teram betul-betul, kok dia tak mau makan lagi. Mampu kita puasa, makan boleh kat dia. Sebab tu ada orang, dia main duk buat majlis buka puasa dekat surau. Dia ambil 30 hari siap-siap, lepas tu dia tak puasa. Tanya dia awak, dia kata ramai saya duk buka puasa semua, dapat kat saya lah. Sebab tu saya tak puasa. Tanya dia, Hamizah kena penyepak dengan tumit tak? Bukan sepak, penyepak dengan tumit. Buat tuan-tuan. Maklum, buat. Maklum beli apa-apa dekat bazar Ramadan, lebih sedekah. Tambah tuan-tuan duduk dekat rumah taman ni. Senang. Kalau duduk rumah kampung, nak kena start motor pergi hantar. Rumah taman, bagi kanan, bagi kiri. Lepas tu ambil pula sebelah kanan yang kedua, sebelah kiri yang kedua. Setiap hari buat. Tak teruk. Tuan-tuan pergi lah Allah. Bukan kena beli Pak Long. Kadang-kadang kita pergi ambil bubuk lambuk free tu. Ambil lebih sikit. Dia ambil bubuk lambut lebih, singgah, nah, ambil kat hang. Bukan payah nak buat pahala. Sebab tu Allah, dia nak bagi pahala dekat kita ni. Cukup mudah, tambah Ramadan. Hampa buat je. Tidur, dapat pahala. Tapi jangan duk tutup tidur daripada subuh sampai ke maghrib. Milin. Zuhur jaga, dia kata kat bini dia menaking dengan sejadah nak mayang. Hampak bagi kena betul-betul kiblat, kau tak kena Kaabah, kena rumah bulah apa tu, bukan betul-betul. Dia pun turun mayang, lepas mayang lompat naik balik. Asak turun pula, habis lompat naik balik.
Atau orang gerak-gerak dia pergi duduk-duduk atas kursi orang azan. Dia kata tahu ni lah betul kata ustaz akhir zaman belaka dah. Ibadat pun tak tahu, kepala otak hang tak tahu. Hak kami sampai kecut muka-muka besar, hang duk tutup lena mau tak tahu. Tak mau dah tuan-tuan. Kita nak kalau boleh Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Boleh tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada tuan-tuan kekuatan untuk tuan-tuan berpuasa dan menjaga Ramadan dengan sebaik mungkin. Sebab Nabi bersabda, "Man sama Ramadan." Satu hadis lagi, "Man qama Ramadan." Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dan menghidupkan Ramadan dengan penuh dengan nilai keimanan dan pengharapan agar ibadat kita diterima oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapus kira dosa-dosa yang pernah kita lakukan terdahulu. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk diri saya dan diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Hampir 40 minit saya bercakap. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. Tuan-tuan, satu pantun saya nak bagi kat tuan-tuan ni. Satu pantun tekak-tekak duk kawangan Najib lah pantun berpandai lah. Tuan-tuan dengar betul-betul pantun ni tuan-tuan lah. Betul-betul pantun ni. Pergi ke kedai beli tukul. Pergi naik motor pakai kain melekat. Bulan Ramadan dah nak muncul. Lupa sekejap PH, fokus aman ibadat. Boleh tuan-tuan? Nah, korang-korangkan tutup popok tu. Lepas raya kita boh balik. Korang-korang saat bulan Ramadan ni bagi lepas menyawa saat. Lepas pun nak mampu tak berhari dah bagi menyawa saat. Lepas raya kita balun balik. Korang-korangkan kontroversi, banyakkanlah perhiaskan diri dengan amal ibadat. Anak Hindu min ulak bulu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak pada Al-Fadil Ustaz Usam. Satu penyampaian yang sangat padu. Saya pun tak tahu nak ulas macam mana, tapi yalah, kalau duk kira tu saya daripada awal sampai ke hujung ni tak berhenti bergelak. Ini first time forum dengan Ustaz Usam ni. Sebenarnya ada jumpa-jumpa program-program umum, tapi malam ni bila duduk sebelah dia, memang betul lah rasa dia punya macam sebiji macam YouTube tu. Dia cerita daripada awal sampai habis, kita tak kenggusi. Ala kulli hal tu sekalian, di samping kita gelak tadi, kita harap mudah-mudahan dapat manfaat, dapat ilmu yang diberikan oleh beliau. Gandakan segala amalan pada bulan Ramadan, gandakan ibadah, solat kita, solat sunat kita, gandakan sedekah kita. Yang nak tunaikan sedekah, infak, zakat, kita tunaikan pada bulan Ramadan sebanyak mungkin. Gandakan segala persiapan-persiapan yang kita nak buat pada bulan Ramadan, bangun malam kita, program-program amal soleh yang kita susun perbanyakkan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati ibadah Ramadan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya tengok di kanan dan kiri saya ni ada kemah jualan. Nanti bolehlah lepas ni kita pakai singgah. Ada bus ARC, ada bus serta IPAS, ada apa ni, bus Jabatan Amal ada ke? Belakang Jabatan Amal ada ARC, ada DEX, ada Jom Kempen Jadi Ahli PAS, ada pakai-pakai pergi belakang selain, dan kita boleh isi borang apa yang patut di bus-bus berkenaan. Dan boleh tengok di kedai-kedai kawan-kawan kita yang menjaga malam ni, pakai-pakai tolong apa yang kita boleh tolong, beli barang-barang mereka insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya sebelum seserah kepada Al-Fadil Ustaz Fawaz, saya nak jawab pantun Ustaz Usam tadi insya-Allah. Pantun yang penting, Ustaz Usam mesti dah dengar dah Ustaz Fawaz. Ni kita buat khas untuk mereka berdua. Jika tidak kerana bulan, masakan bintang melangit tinggi. Jika tidak kerana Ustaz Husam dan Ustaz Fawaz, tidak kita berada di sini. InsyaAllah selain seterusnya kita beri kepada Al-Fadil Ustaz Fawaz untuk meneruskan penyampaian ataupun pengisian beliau kepada kita, dan ikut perbincangan kami bertiga dalam grup WhatsApp ini. Kerana lepas ni Ustaz Fawaz gulung terus lah, gulung terus kesimpulan semua akan ditutup oleh Ustaz Fawaz, dan kita jangkakan kurang lebih pukul 11.30 kita akan berakhir insya-Allah, kerana dua panel kita nak pulang segera ke Kedah kerana ada urusan yang lebih penting pada esok hari insya-Allah. Maka dengan ini seperti Al-Fadil Ustaz Fawaz untuk meneruskan ucapan beliau. Baik,
Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Hafiz, Fadhil Ustaz Usam. Ya. Okey, baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sahabat-sahabat dengar tadi Ustaz Usam 40 minit. Kan? Tapi macam mana terah pun bini seorang. Kan, tak lepas ni. Tak apalah buat masing-masing. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi kalau kita tengok dalam buku, kita tengok dalam ucapan, selalunya mukadimah pendek, kan? Isinya panjang. Itu biasalah, malam ni sama, sistem dia sama. Dan bila kita tengok dalam buku ataupun ucapan, bila mari dekat kesimpulan, selalunya panjang ataupun pendek. Penutup. Ya, penutup pendek. Jadi sebagai penutup saya pun akan pendekkan sikit malam ni. InsyaAllah. Tak sampai 11.30 kot. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, malam ni insya-Allah saya nak kongsi tentang satu amalan. Minta maaf, tentang 4 amalan yang mana diberikan oleh Al-Fadhil ayahanda Ustaz Usam sewaktu ayahandanya Datuk Syekh Badaruddin. Datuk Syekh Badaruddin Haji Ahmad datang ke Pulau Pinang baru-baru ni untuk satu jamuan makan malam. Yang mana Datuk Syekh Badaruddin kongsi tentang 4 amalan yang dipesan oleh Imam Ghazali. Yang mana hari ni kalau bolehlah malam ni kita minta bersempena dengan kedatangan Ramadan, bersempena dengan kita akan masuk ke dalam bulan tersebut. Kalau boleh masing-masing tolong amalkan 4 perkara ni. Yang mana mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kehidupan kita khususnya di bulan Ramadan ni insya-Allah. Boleh kan? Kalau boleh catat benda simple dia, poin simple dia. Yang mana poin ini disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, Bidayatul Hidayah pun ada. Imam Ghazali pesan kepada kita supaya jangan tinggalkan 4 amalan ni setiap hari. Setiap hari tolong jangan tinggal 4 amalan ni. Dan kalau boleh tolong amalkan setiap hari, khususnya bila masuk dalam bulan Ramadan ni. Yang pertama sekali adalah berdoa. Banyakkan berdoa. Sebab tambah-tambah khususnya di bulan Ramadan nanti, Nabi SAW pesan, "Thalathatul la turaddu da'watuhunna." Ada 3 golongan manusia, doa mereka Tuhan tak tolak. Ada 3. Salah satu pada 3 tersebut adalah was-shaim hina yuftir. Orang yang berpuasa waktu nak berbuka puasa tu. Waktu dekat-dekat nak buka puasa. Tu antara waktu yang doa Tuhan tak tolak. Sebab tu kalau boleh ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir malam ni, kalau boleh bulan Ramadan ni, selepas Ustaz Usam sebut tadi kata pergi pasar Ramadan, pergi tengok orang hak jual dan sebagainya, balik beli, hantar sikit rumah jiran dan sebagainya, kita nak minta kalau boleh waktu tersebut jangan lepaskan pulang untuk doa. Banyakkan berdoa. Tak angkat tangan pun tak apa. Ayah-ayah duduk atas motor, doa. Sambil duduk bawa motor tu doa, ya Allah bagilah anak-anak aku ni buka pintu hati. Ya Allah jadikanlah keluarga aku ni keluarga yang barakah. Ya Allah jadikanlah kehidupan rumah tangga aku ni bahagia. Ya Allah bagilah kerajaan sepenggal ni memang sepenggal saja. Contoh. Kan? Setengah penggal kau apa kan? Minta lah. Kan? Ya Allah bagilah Ustaz Usam jadi Menteri Pertahanan. Doa. Kan? Tak doa. Sebab doa tu makbul tu. Sangat-sangat makbul. Sebab tu ayah-ayah tolong doa. Pukul 6, 6.30 tu doa. Kalau di Yaman, pukul 6 petang, kalau tak silap saya, ni sahabat saya daripada Yaman sebut, pukul 6 petang aja orang-orang Yaman akan masuk masjid. Pukul 6 lebih masuk masjid. Maka angkat tangan berdoa. Lagi dekat dengan waktu maghrib, lagi tinggi doa. Lagi tinggi angkat tangan tu, lagi panjang doa mereka. Itu jangan lepas tu. Cukup mahal tu, waktu tu cukup mahal. Ibu-ibu yang ada di sini, kalau boleh waktu-waktu dekat maghrib tu, jangan banyak marah sangat. Jangan duk marah beletiak banyak sangat. Kan? Sebab waktu tu makbul doa tu. Dia duk tengok anak duk lena, pukul 6 duk lena lagi. Dia tak hampa ni malas betul. InsyaAllah malas. InsyaAllah. Apa ni duduk di rumah, 1 sen tak boleh pakai, sekupang tak boleh pakai. Kira buat, tak buat apa langsung, duduk macam, nyusah aku seorang. InsyaAllah, nyusah semua. Dia makbul. Senyap lagi sekali nampak. Sebab tu kena jaga mulut. Mulut tolong jaga sikit lah. Pukul 6 petang, petang-petang asak sampai sebelum buka puasa tu, tolong jaga mulut. Doakan yang baik-baik. Penting tu.
Sebab tu kalau boleh doa yang baik-baik. Ayah-ayah yang ada di sini, waktu bulan Ramadan ni doa banyak-banyak. Hanya mana nak menikah doa tu. Kan? Takkan doa pun takut. Kan? Doa. Jangan melawak. Doa lah. Apa-apa saja doa yang baik, doa lah. Tidak ada masalah. Khususnya untuk akhirat. Doa. Satu. Yang kedua, perkara yang kalau boleh jangan ditinggalkan. Setiap hari jangan tinggal, termasuk bulan Ramadan khususnya jangan tinggal. Berzikir. Sebab tu kalau boleh waktu bulan Ramadan ni, waktu tak buat apa, kalau boleh ambil biji tasbih tu, zikir astaghfirullahalazim ka, selawat la Allahumma salli ala sayidina Muhammad ka, la ilaha illallah ka, la haula wala quwata illa billah ka. Apa saja zikir yang boleh baca-bacalah. Jangan habiskan masa duk tengok cerita apa? Najin dah tadi. Cerita ulang apa? No. Saya cerita Najin tak berapa ni sangat. Yang saya geram baru ni cerita apa? Nur 2. Tengok. Ustaz Syed Mahdi. Syed Mahdi nama ustaz tu. Kan? Saya tak tengok cerita tu. Saya tak tengok lah. Memang tak tengok cerita tu. Tak tahu cerita. Kan? Tapi hari tu kan dia cerita tu penghujung kali, last kali hari Khamis kan. Hari Jumaat kawan-kawan hantar dalam grup. Saya pun dapat juga. Mereka hantar satu poster. Atas poster tu tulis Al-Fatihah. Kan? Telah kembali ke rahmatullah Ustaz Syed Mahdi. 1970 berapa tau sampai 2019. Dia orang hantar poster kata Ustaz Syed Mahdi ni meninggal dunia. Saya pun carilah siapa dia Ustaz ni. Cari. Kok lah kenal kawan-kawan kita. Apa kan carilah. Tapi tengok muka tu, muka pelakon. Kan? Tapi masa tu jenis lurus benda. Cari pusing tanya kawan-kawan kenal tak siapa dia ni. Kan? Last kali bila dah tanya-tanya tak dapat jawapan. Last kali saya hantar dalam grup family. Tanya ke keluarga, tanya family. Tanya ni kenal tak ustaz ni? Kok lah kamu kenal siapa-siapa kenal kan? Lepas tu mereka pun pula pandai. Mereka jawab. Mereka kata, abang, ustaz ni meninggal dunia semalam. Hari Khamis malam meninggal. Saya pun percayalah tanya, kenapa meninggal sakit apa? Dia kata kena tikam dengan isteri sendiri. Maksudnya isteri dia sendiri tikam. Oi, saya kata sakar ni. Kan? Saya tanya dia, peristiwa ni dia meninggal di mana ni? Kena tikam ni peristiwa ni, meninggal ni di mana? Kena tikam di mana? Dia pun jawab di TV3. Oh. Saya geram tu ya. Buat pemain tu. Kita cari sungguh. Kan? Banyak dia pun kena. Tak apalah. Nah. Daripada duk tengok cerita tersebut, zikir lagi banyak. Man, kalau boleh yang mana tak ada wirid langsung, hari-hari tak ada zikir langsung, bagi ada. Yang mana tak ada langsung wirid, bagi ada wirid. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa tak ada wirid langsung, dia seumpama monyet. Tu kalam ulama. No, kena bagi ada. Wirid kena bagi ada. 2. Yang ketiga, bulan Ramadan jangan tinggal. Khususnya bulan Ramadan lah. Bulan lain pun jangan tinggal juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, jangan tinggal. Ayah-ayah yang ada di sini, minta maaf, yang mana terlibat dalam perjuangan Islam, nak memartabatkan Islam, nak meninggikan Islam. Kita berjuang nak tegakkan Islam, Quran tak baca, koman. Duk semangat berjuang Islam ni dia, tepuk meja, sembang kedai kopi, meja bergegang sedia. Sembang nak tegakkan Islam ke meh? Quran tak baca. Baca. Nak baca tu, Quran kena baca. Takkan tak ada langsung kan? Ada satu pepatah Arab sebut, saya terjemah Melayu nah. Nak tahu sejauh mana hubungan kita dengan Allah, nak tahu hubungan kita dengan Allah ni jauh ataupun dekat, tengok jauh dekatnya kita dengan Quran. Itu ya. Kalau kita dekat dengan Quran, mana kita hampir dengan Allah, Allah Taala hampir dengan kita. Kita jauh dengan Quran, itu sebenarnya Allah Taala jauh dengan kita. Senyap lagi sekali. Lena, waktu Quran kena baca. Ibu-ibu baca Quran. Nah, Quran semua kena baca. Tadarus, tu satu hal. Tadarus malam-malam tarawih tu satu hal. Ni yang sendiri punya. Baca. Yang mana Al-Fadhil Ayah Ustaz Usam sebut. Hari tu saya tak tahulah. Tapi saya cuba nak ambil juga sebagai satu cabaran. Beliau sebut, kalau boleh dia kata bulan Ramadan tahun ni, bagi habis 3 kali. Maknanya 10 hari, sekali habis. 10 hari yang kedua, khatam sekali lagi. 10 hari ketiga, khatam sekali lagi. Kira sehari baca 3 juzuk. Ayah-ayah minta maaf noh.
Ayah-ayah yang ada di sini kenal Imam Malik bin Anas. Kita pernah dengar nama Imam Malik, Tok Guru Imam Syafi'i. Ayah-ayah, ibu-ibu mungkin pernah dengar nama ulama Sufyan bin Uyainah. Yang mana dua orang ni ulama besar hadis ni. Di Mekah seorang, di Madinah seorang. Di Mekah Sufyan bin Uyainah, di Madinah Imam Malik bin Anas. Dua-dua ni Tok Guru Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i sendiri sebut, laula Malik bin Anas bil Madinati wa Sufyan bin Uyainah bi Makkah. Kalau bukanlah Malik bin Anas di Madinah, kalaulah tak ada Imam Malik di Madinah, Imam Sufyan di Mekah, hilang terus hadis-hadis seluruh tanah Hijaz. Kalam tu cukup sedap tu Imam Syafi'i sebut. Maknanya ni dua ulama hadis yang sangat besar ni. Tapi dua orang ulama hadis ni pun kemas teramana ilmu hadis pun masuk bulan Ramadan, tinggal pengajian hadis baca Quran. Sebab mereka faham. Dia Ustaz Usam kata tadi kena ada ilmu tu. Mereka faham. Tinggal pengajian hadis baca Quran. Lepas tu kalau boleh yang mengaji malam ni, yang hadir malam ni, nombor 3 ni jangan tinggal Quran. Dan yang keempat, yang terakhir, tafakkur. Tafakkur ataupun dalam bahasa kampung kita ni, banyakkan berfikir. Rupanya kalau boleh setiap hari kena ada pemikiran, kena fikir tentang kehidupan sesudah mati. Kalau boleh fikir tentang apa yang nak berlaku di akhirat nanti. Kalau boleh fikir kita nanti kehidupan di sana macam mana. Kita hidup seharian kena fikir apa kita sumbangkan untuk umat. Setiap hari kena fikir apa yang kita boleh buat untuk tegakkan Islam. Kena ada pemikiran macam tu setiap hari. Setiap hari kena fikir untuk manusia lain. Kena ada benda tu. Sifat tu kena ada. Tambah-tambah di bulan Ramadan ni kena ada. Sebab tu bila fikir tentang orang lain, kita akan bagi pada orang. Bila fikir tentang orang lain, kita akan bantu orang di bulan Ramadan. Kita fikir tentang orang lain, kita tak akan membazir. Macam mana Ustaz Usan sebut tadi. Hak bihun sup pun sampai tak buka, tak apa, lempak masuk dalam tong sampah dah. Banyakkan berfikir untuk orang. Boleh tak? InsyaAllah 4 benda ni kita buat, InsyaAllah kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh cakap tu? InsyaAllah mudah-mudahan. Dia bukan boleh panjang-panjang. Kan? Dia dapat sikit pun tak apa, tapi yang penting boleh diamalkan insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Boleh kan? 4 amalan ni sama-sama kita buat. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang terbaik. Allah Taala jadikan keluarga kita keluarga yang baik dalam menjalani bulan Ramadan. Dan satu cadangan lah. Nah, satu cadangan. Apa salahnya tahun ni sahabat-sahabat dia buat tarawih 8. Kan? Lama dah dia buat 8 kan. Dulu kata marah kat Wahabi. Kan? Tapi tarawih kita buat 8. Apa salahnya tahun ni topak sikit. Buatlah 20. Hidup balik budaya 20 tu. Kalau tak boleh buat di masjid berjemaah pun, tak boleh buat di surau berjemaah pun, buat di rumah. Bagi hidup balik budaya 20 tu. Supaya nanti anak cucu kita kenal tarawih 20 rakaat. Yang kita takut nanti macam kami di Pulau Pinang lah, banyak masjid sekarang dah mula hidupkan balik tazkirah. Kami di Pulau Pinang boleh buat tazkirah. Kita buat tazkirah, tapi kita periduk balik tarawih 20. Tapi tazkirah tak panjang, dalam 10 ke 15 minit je. Buat terus lepas insya', lepas tu sembahyang tarawih 20 rakaat. Supaya kita nak anak cucu kita kenal tarawih 20 rakaat. Hidupkan balik budaya seumpama tu. Dan sambutan makin lama makin tahun dia makin banyak. Ramai orang makin ikut sembahyang 20 rakaat tu. Sebab manusia makin faham. Jadi kalau boleh jangan lepaskan peluang di bulan Ramadan ini, rebutlah setakat mana yang boleh. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dengan baik di dalam bulan Ramadan, dapat melakukan banyak ketaatan insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Boleh kan sebagai kesimpulan. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih kerana gandingkan kami berdua. Saya syok nanya dengan Ustaz Usam ni. Pasal forum dengan dia saya senang banyak. Kan? Kira buka dengan tutup kan? Isi dia bagi semua. Kira apa dia cakap tu semua hak saya nak cakap lah. Jadi selesai. InsyaAllah bukan senang nak duduk dengan bakal Menteri Pertahanan ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz atas kupasan kesimpulan yang telah diberikan oleh beliau. Hadirin sekalian, saya dimaklumkan oleh pihak penganjur untuk mengumumkan pelancaran. Patut nak suruh Ustaz Fawaz, mungkin Ustaz Fawaz lepas pandang tadi, pelancaran kutipan derma untuk tabung
surau Al-Ihsan kita. Jadi kepada pihak yang diberi tanggungjawab boleh pusing ke seluruh kawasan ke tempat-tempat kemah yang ada untuk kita buat kutipan derma sikit bagi menampung. Okey, tuan-tuan, mana petugas yang nak kutip derma tu? Tuan-tuan kan duk balik lagi. Siapa balik saya doa pendek umur. Yang mana yang petugas tu boleh jumpa. Nah, tuan-tuan, kita nak gunakan duit ni untuk menghidupkan Ramadan dengan program-program di surau. Tuan-tuan bubuhlah sekadar mana yang tuan-tuan mampu. Tak boleh sikit pun banyak. Tak boleh kurang pun lebih. Tuan-tuan tolong. Nak petugas. 2 orang ada lagi tak? Jalan slow. Bagi semua kena lah. Malam ni tuan-tuan korang-korang boleh dekat 2,000 jadilah. Tak banyak pun boleh dekat 2,000 jadilah. Tuan-tuan tolong. Yang mana yang tak sampai dekat dia, tolong angkat tangan bagi sampai lah. InsyaAllah kita nak tolong surau kita ni tuan-tuan. Kalau kita yang tak tolong surau, siapa lagi nak tolong untuk dana Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan balas sebaik-baik balasan kepada tuan-tuan di akhirat kelak. InsyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Usam. Teruskan menyumbang, memberikan sumbangan ke tabung yang bergerak dan mudah-mudahan ia menampung sebanyak program-program yang ingin kita jalankan di surau Al-Ihsan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, buat akhirnya mudah-mudahan segala apa yang telah dipesan, yang disampaikan, yang telah diberikan oleh 2 panel yang kita kasih ini memberikan kesan dalam hati kita. Saya teringat sepotong hadis Nabi SAW berkenaan dengan satu ketika Nabi Muhammad SAW mengaminkan 3 doa daripada malaikat Jibril AS. Satu ketika Nabi kita nak naik mimbar khutbah, pada tangga pertama itu Nabi mengaminkan doa. Nabi sebut amin. Para sahabat sedar dengar, waktu itu sebut dengar, Nabi sebut amin. Jelas. Jadi dia orang pun tertanya-tanya dalam hati, kenapa Nabi sebut amin? Nabi naik tangga kedua, Nabi sebut amin. Nabi kita naik tangga ketiga, Nabi sebut amin. Ringkas ceritanya, habis khutbah tersebut, akhirnya para sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu kamu naik ke mimbar khutbah tadi, 3 kali kamu aminkan dengan ucapan amin. Maka sebab apa kamu sebut amin ya Rasulullah? Nabi kata, pada amin pertama tu, ketika mana aku naik di tangga mimbar itu, Jibril AS datang beritahu kepada aku, rugilah, celakalah sesiapa yang masuk bulan Ramadan, ia tidak mendapat ampunan daripada Allah bila mana keluar daripada bulan Ramadan. Masuk Ramadan, keluar Ramadan tak ada apa. Tak ada kesan pada diri dia. Kata malaikat Jibril, celaka orang macam ni. Kata Nabi, amin. Nabi mendoakan perkara tersebut. Jibril kata, ya Rasulullah, amin kan? Kata Nabi kata amin. Kedua kata Rasulullah, sebab apa aku aminkan doa yang kedua? Jibril kata kepada aku, celakalah bagi sesiapa yang masih ada ibu bapa, mak ayah masih ada, ataupun salah seorang daripadanya masih hidup, tapi dia tidak berbakti, tidak ambil kesempatan berhikmat berbakti kepada ibu dan ayahnya, maka celaka orang macam ni. Kata Jibril, aminkan ya Rasulullah. Nabi kita kata amin. Nabi aminkan doa tersebut. Ketiga, kata Jibril AS, ya Rasulullah, celakalah mereka-mereka yang bila disebut nama kamu kepada mereka, mereka tidak sambut, mereka tidak berselawat kepada kamu, maka celakalah orang seperti ini. Maka aminkanlah ya Rasulullah. Nabi kita kata amin. Tuan-tuan sekalian, 3 benda ini kena ingat. Bulan Ramadan nanti, bulan untuk kita imarahkan dengan ibadah, bulan untuk kita berkhidmat kepada ibu dan ayah, bulan untuk kita perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi itu sebagai kesimpulan pada hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Abu Bakar Husin yang tidak asing kepada kita semua sebagai pengasas kepada surau kita, dan sekalian semua maklum tentang kesungguhan beliau dalam menjaga surau kita start daripada tahun 1988 lagi. Ustaz Usam lahir tahun apa Ustaz? 90. Ustaz Usam lahir tahun 90. Waktu surau kita buka ni Ustaz Usam tak ada lagi sekalian. Dalam kami 3 orang ni paling junior Ustaz Usam. Tapi paling besar dia. Paling junior dia, paling besar dia. Saya 86. Ustaz Fawaz apa Ustaz? 83. Geng-geng muda lagi ni, tapi paling muda Ustaz Usam. Surau kita 88. Mula pembukaan, 89 mula pembinaan, 90 tu dah mula bergerak
hingga hari ini alhamdulillah terus berdiri teguh dan terus menikmati pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teruskan amal bakti ini, tahniah kepada pihak surau, pihak penganjur, seluruh jawatankuasa surau, seluruh pimpinan di peringkat kawasan, pimpinan cawangan, pimpinan pemuda, semua pihak yang menjayakan program Muslimat, Amirah dan seluruh jawatankuasa program kita hari ini insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan waktu, maka dengan ini saya dengan rendah diri mengucapkan jutaan terima kasih mewakili seluruh panel pada hari ini kepada pihak yang menganjurkan program kita. Maka saya akhiri program kita dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahilhamd.